Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk video kali ini, saya akan terangkan tentang one of the example macam mana kita nak solvekan matrices menggunakan Gauss-Jordan elimination ataupun kita panggil sebagai GJE lah. Okay, Gauss-Jordan elimination method. Okay, so sekarang dekat sini kita ada satu soalan. Okay, so dia bagi sekarang 3 equation. Okay, so kita ada equation pertama, equation kedua, equation ketiga. So from each equation kita ada 3 unknown variable iaitu x, y dan z lah. Okay, so from these 3 equation kita akan solvekan menggunakan Gauss-Jordan elimination method. Okay, and then kita nak cari value for x, y dan z. Okay. So macam saya kata, Gauss-Jordan elimination, first step adalah kita akan dapatkan dia punya augmented matrix. Okay, so ini adalah step yang pertama. So step yang kedua, kita akan pergi kepada row operation. Okay, so step yang ketiga, kita akan dapatkan echelon matrix. Okay, so first now kita akan gunakan nak dapatkan augmented matrix lah. So augmented matrix ni adalah basically daripada equation kita nak transformkan dia kepada bentuk matrix. Okay, so ikutkan ini adalah dia punya hasil dia lah untuk augmented. So dekat sini kita akan ada matrix. So untuk yang row yang pertama adalah daripada equation 1. So ini adalah row yang pertama. And then untuk row yang kedua adalah equation yang kedua. So ini adalah row yang kedua. And then row yang ketiga adalah equation yang ketiga. Okay, so kita ada dekat sini palang ni pemisah. Okay, di mana untuk yang pertama, matrix yang pertama adalah matrix dia adalah 3 kali 3 lah. Okay, equation pertama, equation kedua, equation ketiga. And then untuk kolom yang pertama adalah variable x iaitu constant yang kita darabkan dengan x. And then kolom yang kedua adalah constant yang kita darabkan dengan y. And then kolom yang ketiga adalah constant yang kita darabkan dengan z lah. And then palang ni kita akan tambah satu lagi matrix, di mana matrix yang seterusnya ni adalah output selepas equal sign 8, -2, 9. So masukkanlah 8, -2, 9 ikut dia punya equation dia. Okay, so transformkan all the variable ataupun value ke dalam kita punya matrix. So contohnya untuk equation 1, saya tunjukkan satu contoh equation 1. Okay, so equation 1, x ni dia punya value yang darabkan dengan x adalah 1. So 1 lah dekat equation 1. And then untuk y, equation value yang kita darabkan dengan y adalah -1. So masukkan -1 dekat y. And then last sekali for z, value yang kita darabkan dengan z adalah 1, +1. So letakkan 1 lah. And then equal to 8. So 8 ni dekat belakang. Okay, and then continue untuk equation yang kedua dan equation yang ketiga. So masukkan all the values ikut dia punya variable dia, including dia punya positif dengan negatif. Kena tengok. Okay, so step yang pertama, augmented matrix kita dah buat. So sekarang kita akan masuk kepada row operation. So row operation ni dia memang panjang sikit dia punya solution dia, sebab kita akan buat bermacam-macam operation supaya kita akan achieve echelon matrix. Okay, sebab last kali kita nak dapatkan dalam 1 0 0 0 1. Okay, so kalau ikutkan kita punya matrix ni, dia punya bentuk dia bukan lagi dalam echelon. So sebab tu kita kena buat row operation method lah. Okay, so dia punya solution dia memang agak panjang. Okay, so dekat sini ada beberapa. Okay, so kamu nampak ada banyak operation dia untuk dapatkan echelon matrix tu. So yang pertama adalah R2 kita akan tolakkan dengan 2 darab R1. So hasil jawapan tu kita akan letak pada R2. So sekarang ini adalah kita punya matrix. So sekarang yang akan berubah adalah R2. So dekat sini R2 tolakkan dengan 2R1. So R3 tak ada buat apa-apa. Kita akan remain macam biasalah. Okay, dekat sini. So saya tunjukkan sebab ini dia dah buat 2 operation jadi macam ni. Okay, so kalau saya tunjukkan operation yang ini. Okay, R2 tolakkan dengan 2R1. So kita akan dapat dalam bentuk yang inilah. So kita akan ubah dekat R2. So R1 akan remain. So dia punya R1 1, -1, 1. And then sini 8. And then R2 akan berubah. R3 akan remain lagi lah. So 3, -2, -9. So dekat sini adalah 9. Okay, so untuk R2 adalah R2 tolakkan dengan 2R1. So kita akan masukkan ke dalam R2. So R2 dekat sini adalah 2 tolakkan dengan 2 darab R1. So R1 darabkan dengan 2 lah. So 2 tolakkan dengan 2 darab 1, 2. So kita akan dapat 2 tolak 2 sama dengan 0. So kita akan dapat hasil dia
equal to 0. Okay. So next one, elemen yang kedua dalam row yang kedua ni, kita nak ubah row kedua kan. So elemen yang kedua adalah 3 lah. So 3 R2 tolakkan dengan 2, 2 darabkan dengan R1. So R1 kita adalah negatif 1. So 3 negatif positif akan jadi positif. So 3 tambah 2, so kita akan dapat dekat sini 5. Okay, so next one, row yang kedua, elemen yang seterusnya adalah negatif 1. So sama juga lah, R2 negatif 1 tolakkan dengan 2 darab R1. So R1 kita adalah 1 lah. So 1. So dekat sini negatif 1 tolakkan dengan negatif 2. So kita akan dapat negatif 3. Okay. So last kali elemen yang seterusnya adalah negatif 2. So sama juga masukkan dalam dia punya operation dekat sini. So kita akan dapat R2. So R2 dia punya elemen dia adalah negatif 2 tolakkan dengan 2 darabkan dengan R1. So R1 kita adalah 8 lah. So 2 tolak 8 darab 2 16. So kita akan dapat 2 tolak 16. So kita akan dapat dekat sini negatif 18. Okay, so ini adalah operation yang pertama. Okay, so sama juga next one dah buat operation yang pertama. So ini adalah kita punya latest matrix lah. So jangan tengok matrix yang ni balik lah. Okay, so next one, operation yang seterusnya adalah R3 tolakkan dengan 3 darab R1. So yang akan berubah adalah pada R3. So sekarang R1 akan remain, R2 akan remain. So yang berubah hanyalah R3 sahaja. So kamu continue lah dia punya ni. So tulis balik. So yang 1, 2 remain. So 1, negatif 1, 1. So 8, 0, 5, negatif 3. So negatif 18. And then yang kita akan ubah adalah R3 pula lah. So sekarang R3 kita punya operation adalah R3 tolakkan dengan 3 darab R1. So kita ambil elemen pertama untuk R3. So R3 kita adalah 3. Tolakkan dengan 3, darabkan dengan R1. So R1 kita adalah yang inilah. So 3. Okay. So bila kita tolakkan dekat sini. Okay. Saya salah pilih nilai. Okay. So R3 yang ini 3. Tolakkan dengan 3 darab R1. So R1 kita adalah 1. Okay. Make sure pilih nilai yang betul. Jangan jadi macam saya salah ni. Okay. So bila kita tolak 3 tolak 3. So kita akan dapat 0. Okay. So next one. Masuk pula R3 elemen yang kedua iaitu negatif 2. So bila kita gantikan dekat sini. Okay. Kita gantikan pula yang kedua. Negatif 2 tolakkan dengan 3 darab R1. So R1 kita adalah negatif 1. Okay. So kita akan dapat 2, negatif 2. So negatif, negatif, positif. So negatif 2 tambah 3. So kita akan dapat dekat sini adalah 1 lah. Okay. So next one, proceed pula untuk elemen yang ketiga dalam row yang ketiga iaitu negatif 9. So negatif 9 tolakkan dengan 3 darab R1. So R1 kita sama dengan 1 lah. So negatif 9 tolak 3. Kita akan dapat negatif 12. And then continue lagi untuk last element iaitu 9 lah. So 9 tolakkan dengan 3 darab R1. So R1 kita adalah 8 lah. So 9 tolak 8 darab 3, 24. So 9 tolak 24. So sama dengan kita akan dapat dekat sini negatif 15. So kamu akan dapatlah equation yang ini. Okay. So ini adalah hasil bila kamu dah buat operation yang pertama. Operation yang kedua. So kita akan dapat ni. So bila dah dapat yang ni, matrix yang ni kamu tak perlu refer. So ini adalah kita punya latest matrix. Okay. So next one. Saya tunjukkan beberapa contoh yang ni je, yang operation seterusnya kamu try buat lah. So yang next one ni adalah interchange of row. So kamu nampak dekat sini, row 2 akan pergi kepada row 3 and then row 3 akan pergi kepada row 2. So maksudnya dekat sini, yang akan berubah adalah pada row yang kedua dan row yang ketiga. Sebab kita nak tukar row 2 dengan row 3. So row yang pertama dia akan remain lah. So bila remain dia akan 1, negatif 1, 1, so 8. So means that untuk interchange, row yang ketiga akan naik atas, row yang kedua dia akan turun ke bawah lah. So kamu akan dapat 0, 1, negatif 12, negatif 15. So 0, 5, negatif 3, negatif 18. Okay. So ni kamu dah tukar dah. Row yang kedua, kamu pergi row ketiga kamu naikkan atas. Okay. So sekarang ini adalah kita punya latest matrix. So jangan tengok matrix ini lagi. Okay. Sebab kita dah tukar dah dia punya row dia. Okay. So kamu dah nampak dia nak membentuk echelon. So kita nampak ni 1, 1. So sekarang kita nak try bentukkan ini kepada 1 lah. Okay. So next one.
Ini, so sekarang yang akan berubah adalah R3 sebab R3 dekat depan kan. So R3 kita akan tolakkan dengan 5R2 untuk kita tukar pada R3. So sekarang R pertama akan remain, R kedua akan remain. So yang berubah adalah R ketiga lah. So gunakan metrik yang ini. So kamu akan remainkan R yang ketiga sahaja. So R yang pertama, kedua, R yang ketiga yang kita akan ubah, yang pertama dan kedua kita akan remain. So 1, negatif 1, 1, 8, 0, 1, negatif 12, negatif 15. Okay. So R yang ketiga kita akan gantikanlah dia punya elemen dia. Okay. So nak buat ni tengok daripada sini lah. Okay. Equation ni. So R yang ketiga. So gantikan. Okay. So gantikanlah. Gantikan R yang ketiga tolak 5R2. So R yang ketiga tolakkan dengan 5 darab R2. So semua ni adalah R2 lah. So tolakkan. Tolak 0 tolak 5 darab 0. 5 tolak 5 darab 1, negatif 3 tolak 5 darab negatif 12, negatif 18 tolak 5 darab negatif 15. So kita akan dapat satu nilai R3 yang baru. Okay. So ini adalah kita punya lattice metric. So bila ini adalah lattice metric, metrik yang ini kamu tak perlu tengok lagi lah. Okay. Kita akan gunakan metrik yang ini. Okay. So next one, ini adalah multiplication process. So dekat sini yang akan berubah hanyalah R3 sahaja. So R pertama, R kedua kita akan remain. So remain lah dia punya R pertama, R kedua. So R ketiga dia akan berubah dengan cara R ketiga kita akan darabkan dengan 1 perkan dengan 57. Sebab apa? Kita nak dapatkan ini equal to 1 supaya kita dapat echelon metrik tersebut. Okay. So bila kita darabkan, kita tukarkan R yang ketiga. So kosong tak ada masalah, kosong tak ada masalah. So 57 darabkan dengan 1 per 57 dapat 1. So 57 darabkan dengan 1 per 57 kita akan dapat 1. So sekarang kita dah nampak echelon metrik yang pertama iaitu yang ini. And then kita nampak juga selain daripada itu, dia punya nilai yang ini pun adalah kosong. So next one adalah kita nak try jadikan yang atas ni pula kepada kosong pula. Okay. So kamu akan buatlah dia punya proses tu. So kita ada proses yang seterusnya yang ini. So boleh try tengok double check dapat ataupun tidak. And then buat yang ini pula. And then buat yang ini. Okay. So last kali after kamu dah completekan 3 operation tersebut. Okay, saya akan tunjukkan atas kan. So yang 3 ni kamu try buat. Okay. Buat yang ini dapat tak? Macam ni. Okay. So bila dapat gunakan metrik yang ini untuk solvekan lagi 2 operation tersebut. Okay. So last kali kamu akan dapat macam ni. So sekarang objektif kita untuk dapatkan echelon metrik adalah berjaya lah. So sini 1, sini adalah kosong. So sini adalah kosong. So kita tahu untuk kolom pertama adalah X, untuk kolom yang kedua adalah Y, untuk kolom yang ketiga adalah Z. Okay. So maksudnya kalau nilai 1 ni, 1 adalah untuk X. So bila kita X darab 1, kita akan dapat nilai X lah. So kita akan dapat X equal to 4. So yang atas ni. Okay. And then Y ni adalah yang ni lah. So Y dia daripada equation kedua. So kita akan dapat Y equal to negative 3. And then last sekali adalah Z. So 1 darab Z adalah Z. So Z is equal to 1. Okay. So maksudnya dekat sini we can conclude that from the equation itself, after kita transformkan dia ke dalam bentuk matrices, okay, and then kita applykan Gauss-Jordan elimination method. So last kali we can obtain lah the value for X, Y dan Z. Okay. So untuk Gauss-Jordan elimination ya, make sure masa buat operation tu kamu pilih nilai yang betul. Okay. Sebab dekat sini sering kali berlaku okay, yang careless mistake. Okay. So bila nak buat dengan benda tu, make sure kamu pilih nilai yang betul mengikut row yang telah ditetapkan dalam operation tersebut. So maksudnya kalau row 2 gunakan nilai row 2. Kalau row 3 gunakan row 3. Okay. So dekat mana macam tu? Kalau equation tu dia tak bagi tahu dekat mana location yang kita nak ubah, kamu akan ambil pada nilai yang depan lah. So maksudnya bila R3 tolak R2, so maksudnya yang akan berubah adalah pada R3. Ni in case kalau dia tak bagi tahu dekat mana dia nak berubah. Okay, macam ni dia bagi tahu. Okay, kamu nampak ni lah. R1 tambah R2, so yang akan berubah pada R1. Tapi kalau dia tak bagi tahu, kita akan ambil pada nilai yang berubah tu pada operation yang pertama lah, yang dekat depan sekali tu. Okay, so ini basically adalah salah satu example untuk kita solvekan berkenaan dengan row operation Gauss-Jordan method. Okay. So dekat dalam buku ni ada beberapa soalan, boleh try buat, double check jawapan kamu, tengok sama ada betul ataupun tidak. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih semua.